jauh, sentiasa ku teguh pertahankan tanah airku. Panas hujan ku tempuh, penuhi harapanku, negaraku gagah bersatu. Tegak perpaduan, penuhi harapan, cintai Malaysia. Demi Malaysia, laungkan bersama, cintai Malaysia. Walau berbeza warna, kita semua sama. Bersatu kita takkan goyah. Negaraku madani, perpaduan di hati, selamanya ku Malaysia. Tekad perpaduan, penuhi harapan, cintai Malaysia. Demi Malaysia, laungkan bersama, cintai. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Selamat Hari Kemerdekaan ke-66 dan ini adalah pantau agenda reformasi. Sebentar tadi kami kongsikan cebisan daripada kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2023 yang berlangsung di Dataran Putrajaya di sebelah pagi tadi. Hampir ataupun lebih 100,000 membanjiri kawasan Putrajaya untuk menyaksikan acara yang begitu bermakna untuk rakyat Malaysia di hari ulang tahun kelahiran negara ini. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan buat semua yang terlibat untuk menjayakan sambutan Hari Kebangsaan pagi tadi, di mana menerusi catatan di laman Facebooknya, Perdana Menteri turut berharap semangat merdeka yang ditunjukkan setiap rakyat di negara ini dapat terus diperkukuhkan dan tersemat jitu dalam lapisan masyarakat. Jelas Anwar, semangat perpaduan yang ditunjukkan seperti didambakan untuk Malaysia terus melangkah ke hadapan sebagai negara yang hebat. Malah Anwar turut mengingatkan agar kemerdekaan dan kedaulatan Malaysia sentiasa dihargai. Menyifatkan sambutan cukup luar biasa, kejayaan sambutan Hari Kebangsaan kali ini, jelas Anwar lagi, ternyata menunjukkan nilai Malaysia yang sebenar. Sambutan Hari Kebangsaan 2023 yang berlangsung di Dataran Putrajaya pada Khamis dihadiri lebih 100,000 orang. Sambutan melibatkan 17,262 peserta dari 67 kontingen, 36 kumpulan pancaragam, 534 aset darat dan udara serta 100 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Dan saya kira antara momen yang paling menarik ataupun paling berbekas di hati rakyat yang menonton secara langsung upacara ataupun majlis perarakan Hari Kebangsaan di sebelah pagi tadi ialah di mana Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafi Billah Shah dan juga Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan untuk mencemar duli menyantuni rakyat securus selepas selesai mengikuti acara sambutan Hari Kebangsaan. Terkenal dengan aksi spontan, baginda berdua turut tampil dengan aksi mini love dan juga flying kiss terhadap pengunjung yang hadir. Kepribadian baginda berdua yang mesra rakyat menjadi tumpuan apabila bertindak luar daripada kebiasaan dan protokol. Baginda turut berkenan menerima permintaan pengunjung dan peserta perbarisan yang ingin bersuah foto. Lebih bersahaja, Al-Sultan Abdullah juga dilihat mendukung seorang kanak-kanak lelaki ketika sedang menyantuni rakyat. Kebiasaannya, baginda berdua akan berangkat pulang seusai majlis, namun berlaku sedikit kelainan kali ini apabila baginda berdua memilih untuk meluangkan masa bersama dengan pengunjung. Dan bagaimana kita membawa semangat patriotisme, semangat kebersamaan melangkaui hanya sekadar daripada sambutan di sebelah pagi tadi, dan juga bagaimana kita melihat kepelbagaian kerencaman masyarakat yang ada dalam Malaysia pada hari ini adalah sumber dan juga tunggak kekuatan
kita untuk menuju ke hadapan. Saya ingin bersama dengan dua orang anak muda yang mungkin dapat berkongsikan pendapat dan juga buah fikiran mereka untuk melihat kepada negara ini untuk bergerak lebih maju ke hadapan. Saya perkenalkan tetamu saya dalam pantau agenda reformasi pada hari ini ialah Pashminda Paul Singh, merupakan Exco SDG dan juga antarabangsa Majlis Belia India Malaysia, dan juga Farid Aidi, Ahli Parlimen Belia Malaysia. Terima kasih anda berdua kerana sudi bersama kami dalam pantau agenda reformasi. Selamat Hari Kebangsaan diucapkan kepada anda semua. Mungkin saya mulakan dengan perkara yang persoalan yang lebih asas sekali. Bagaimana pandangan anda dan juga anda memaknakan Hari Kebangsaan ini dengan cara anda, dan juga bagaimana anda melihat kita perlu bergerak ke hadapan dan juga melihat kepada kepelbagaian yang ada pada hari ini. Pashminda dapat mulakan dahulu. Hi, saya Pashminda. Okay, hi. Obviously, Hari Kebangsaan semestinya hari yang sangat bersejarah bagi saya lah. Kebiasaannya pada setiap tahun semasa Allahyarham ayah saya masih hidup, kita akan selalu pergi ke perakan. Namun pada hari ini saya mengambil sedikit kelainan untuk melihat perakan di Putrajaya ni di kaca televisyen. Memang biasanya saya akan mengibarkan jarum gemilang di luar rumah saya, dan juga biasa kalau dekat kereta pun memang saya akan pasanglah bendera jarum gemilang. Dia sebab semangat kemerdekaan ni memang telah dipupuk sejak kecil lagi. Dia memberi sebuah rasa cinta akan negara yang lain kepada saya sejak sekolah rendah lagi. Dan hari ini pun jika dilihat saya memakai jersey Malaysia, menunjukkanlah rasa cinta saya kepada negara Malaysia yang tercinta. Farid, pertamanya bagaimana sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini? Hari Kebangsaan tahun ni saya lihat kawan-kawan saya terutamanya yang membuat posting di story-story di social media sangat meriah. Semalam sudah berkampung di Putrajaya untuk menyambut Hari Kemerdekaan hari ini. Saya pun jealous sebab saya plannya nak pergi pagi ni, tapi tengok pukul 10, pukul 11, pukul 1, pukul 2 semua dah ready, tak tidur malam ni. So saya terharu dengan semangat rakyat Malaysia yang bersungguh-sungguh untuk menyambut Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Malangnya saya sambut di rumah saja, tapi saya melihat update di televisyen sangat meriah. Dan semalam saya turun padang untuk membuat social eksperimen, interview anak-anak muda terutamanya yang masih lagi bersekolah, yang 18 tahun, 17 tahun. Dan saya lihat ramai sebenarnya yang sudah macam semangat kemerdekaan itu sudah kurang. So saya harap moving forward di sekolah-sekolah kita dapat terapkan lagi semangat patriotik ni dalam diri kalangan pelajar-pelajar yang masih lagi muda, supaya semangat kenegaraan ini dapat dibawa terus sehingga mereka dewasa nanti. Farid, apa social eksperimen yang dikatakan yang Farid lakukan semalam itu sehingga kata macam semangat patriotisme mereka kurang? Dapat dikongsikan sedikit? Social eksperimen tu saya bertanya soalan mengenai kemerdekaan lah. Kita menyambut kemerdekaan yang keberapa, siapa, berapa kemerdekaan, bendera Malaysia ada berapa jalur, apa maksud 14 jalur tu semua dan sebagainya lah. Dan banyak juga sebenarnya yang tak boleh jawab. So saya macam, kalau macam kita, kalau ditanya soalan macam tu, bagi kita sangat senang lah kan. Tapi macam untuk yang saya tanya tu, banyak juga yang tak boleh berjawab. So saya rasa macam, mungkin budak-budak muda sekarang ni, kita pun muda lagi kan. Tapi budak-budak muda sekarang ni sudah hilang sedikit nilai patriotisme dalam diri mereka, dan saya harap banyak lagi lah yang akan diterapkan bermula daripada peringkat sekolah lagi. Tapi Pashminda, satu perkara yang saya cukup menarik sekali untuk tahun ini, untuk upacara dan juga sambutan Hari Kebangsaan, ialah macam Farid katakan tadi, ramai yang mahu pergi ke Putrajaya kerana peristiwa atau pengalaman mereka tahun lepas apabila sambutan dilakukan di Dataran Merdeka. Ramai yang berpusu-pusu dan juga sangat sesak di Kuala Lumpur pada ketika itu. Ke Putrajaya harapnya mungkin lebih lagi selesa ataupun ada ruang. Tapi yang jelasnya malam tadi seawal 10 malam mereka sudah berpusu-pusu untuk mendapatkan tempat. Malah salah seorang rakan saya ada yang bermalam buka kemah apa semua dan berhujan pagi tadi untuk mengikuti sambutan Hari Kebangsaan ini. Jadi ini antara perkara yang kecil
tapi besar maknanya untuk Hari Kemerdekaan, dan kita masih lagi bercerita mengenai semangat patriotisme dan sebagainya, dan ini mereka lakukan sendiri. Pashmina, bagaimana kita melihat perkara ini sebenarnya bagi generasi muda, kadang-kadang mereka tidak menyatakan dan juga menunjukkan rasa patriotisme itu mengikut template yang ditetapkan oleh kelompok tertentu. Mereka menterjemahkan dengan cara mereka sendiri. Pandangan anda bagaimana? Pada saya memang jelas jika kita lihat kawan saya pun banyak yang up story berkampung and what not. I think saya dapat simpulkan yang pada tanggal 31 Ogos tiap tahun ini rakyat Malaysia semua dapat menolak tepi kepentingan peribadi, kepentingan politik dan sebagainya untuk datang bersama-sama, berkumpul dan sama-sama menghayati berakan dan sebagainya. Mereka ni indirectly melahirkan rasa cinta pada negara dan menunjukkan kecintaan mereka tu indirectly lah dengan menghadiri dan sebagainya. Mungkin macam Farid katakan tadi, ada yang mereka tidak mungkin mengambil tahu pasal berapa jalur tahun ni, berapa tahun kemerdekaan, tapi this is something that is very practical. And if you are willing to overnight dekat luar semata-mata nak pergi untuk perayakan hari ini, saya rasa jadinya another level of loving of your country lah you can show towards the nation. And obviously not everyone able to do that. Even saya pun akan terfikir beribu kali kalau nak buat semikian. Tapi anak ada juga sebahagian dari mereka, anak-anak muda ni yang ingin merasakan vibe tersebut, dan sekaligus I think this is another way of them showing their love for the country. That's what I can say regarding today's vibe. Farid, bagaimana pula pandangan anda? Bagaimana kita melihat bahawa generasi baru ada cara mereka tersendiri untuk menterjemahkan rasa cinta mereka terhadap negara, dan juga hari inilah detik ataupun hari yang paling mudah sekali untuk mereka terlibat sama. Pandangan Farid, bagaimana kita mengangkat cara mereka, mungkin tidak sama dengan cara kita, tapi dengan cara yang lebih segar dengan pendekatan dan juga approach mereka sendiri? Saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh saudara Bashminda tadi. Memang betul. Mungkin bagi mereka benda-benda macam kita dulu yang belajar di sekolah, yang kita ingat pasal sejarah Malaysia, macam mana Malaysia terbentuk dan sebagainya, mungkin dah berbeza sikit dengan zaman-zaman kita di sekolah dulu. Tapi apa yang mereka buat pada hari ini, saya juga bersetuju bahawa ini salah satu inisiatif belia dan juga anak muda untuk terlibat dalam menzahirkan rasa cinta kepada negara kita Malaysia ini. Dan saya harap melalui kehadiran mereka, kesambutan kemerdekaan pada hari ini dapat diteruskan lagi untuk masa akan datang. Maksudnya bukan pada hari ini saja. So selepas ini kalau ada isu-isu negara kita dikecam ke dan sebagainya, golongan muda inilah antara yang terawal tampil untuk kita backup negara kita sendiri, kita ceritakan kebaikan mengenai negara kita, sebab kita punya negara ini unik dan mempunyai sejarah kita yang tersendiri. Okey, Pashmin dan juga Farid, saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi dalam hakikatnya kita berdepan dengan kepelbagaian daripada segi pandangan, pendapat dan juga ras dan sebagainya, dan menguruskan kepelbagaian itu salah satu success story yang ada dimiliki oleh Malaysia sendiri. Namun dalam pada banyak cerita politik dan juga banyak cerita polarisasi yang berlaku pada hari ini, bagaimana kita melihat kepada perlunya interaksi yang secara berterusan dalam masyarakat perbilang kaum di negara ini? Mungkin itu dapat kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu, kita jumpa lagi dalam Pantau Agenda Reformasi selepas ini. Bertemu lagi kita dalam Pantau Agenda Reformasi. Hari ini Hari Kebangsaan. 66 tahun lalu tarikh ini adalah tarikh laungan 7 kali merdeka dilaungkan oleh Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman. Saya bersama dengan dua orang anak muda, Pashminda Palsing merupakan ex-SDG dan antarabangsa Majlis Belia India Malaysia, dan juga saya turut ditemani oleh saudara Farid Aidi merupakan ahli Parlimen Belia Malaysia. Dua-duanya anak muda, tapi saya ingin memetik apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam Facebook Istana Negara pada hari ini, di mana baginda bertitah bahawa perpaduan berbilang kaum ialah kunci utama
kepada keharmonian dan juga kesejahteraan rakyat dan juga negara. Di mana baginda bertitah, keutuhan perpaduan ini adalah juga kunci utama kepada kestabilan dan kemakmuran negara serta benih serta sumber kekuatan bagi kita menghadapi apa jua cabaran semasa dan mendatang. Saya ajukan soalan kepada kedua-dua anak muda ini. Pashmina mungkin dapat melihat kepada kita berdepan dengan masalah yang pelbagai. Anak muda khususnya, kita dihambat dengan peluang pekerjaan, kos hari hidup dan juga masa depan yang bagaimana yang kita perlu corakkan untuk Malaysia. Dan juga dalam masa yang sama, kita juga bercerita mengenai bagaimana warna politik itu melatari lebih banyak mengenai perbezaan pandangan yang ada pada hari ini selain daripada isu mengenai polarisasi dan sebagainya. Justru untuk menuju kita nak melihat ke hadapan, bagaimana kita nak melihat bahawa kepelbagaian itu adalah tunggak kekuatan bagi sebuah negara Malaysia. Ini kepelbagaian daripada segi kaum, agama dan juga pendapat. Dan juga bagaimana itu sebenarnya perlu diuruskan dengan baik. Dan juga akhirnya kita dapat menghargai dan juga dapat menghadapi segala cabaran yang mendatang sebagai satu komponen yang utuh sebagai rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Bagi saya, jika kita lihat pada saya sendiri, Malaysia ialah sebuah negara yang obviously berbilang bangsa, tapi kita lihat daripada komposisi kaum memang majoritinya ialah kaum Melayu, tetapi saya rasakan peluang-peluang yang sedia ada yang disediakan oleh pihak kerajaan, mungkin daripada segi pendidikan, daripada segi kemudahan kesihatan dan sebagainya. I think everyone is enjoying the benefit. And talking of way moving forward, saya rasakan benda ini merupakan sebuah komponen penting dalam memainkan dan juga memajukan negara kita ni, negara Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang bangsa dan mampu mencapai mungkin negara maju tahun 2030 atau 2000 pada masa yang akan datang. Bagi saya semestinya semua memang sekarang ni kalau kita lihat daripada segi peluang pendidikan itu sendirilah di beberapa institusi pendidikan memang tengah hangat dipermainkan. Banyak kawan-kawan saya yang bukan Muslim bukan Malay, they're having a hard time in getting an admission to this public institution. Tapi bagi saya kesedaran untuk mereka mengetahui dan juga memohon ke institusi-institusi ini adalah amat kurang. So saya rasa kan pihak kerajaan pada hari ini perlu memainkan lebih banyak peranan dalam meningkatkan lagi lah kerja-kerja penerangan mereka dengan menerangkan inisiatif-inisiatif kepada rakyat-rakyat yang sedia ada lah. Kerana kalau kita lihat daripada segi mainstream itu banyak peluang-peluang yang sedia ada ni tak semua yang tahu. So untuk memainkan apa yang saya dapat lihat dan yang saya harapkan ialah kerja-kerja penerangan daripada pihak kerajaan ini perlu dipertingkatkan lagi. Mungkin apa yang ada sekarang ni adalah bagus, tapi kalau dapat ditingkatkan lagi kerana kita kena fikir Malaysia is not everywhere is urban, it's also rural area, so we have to look upon how can we tell to the people what the government is doing in rural areas. So that is my opinion. Mungkin back to you, sir. Okay. Farid, bagaimana pula Farid? Masalah banyak. Kita cabaran juga mendatang pelbagai. Anak muda lagi lah, pelbagai spektrum sudut permasalahan mereka. Kita melihat kepada perbezaan yang ada selalunya. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana nak bergerak sebagai satu masyarakat yang menyedari kita berbeza, tapi dalam masa yang sama kita boleh menyelesaikan banyak perkara dengan lebih baik sebenarnya dengan kepelbagaian yang kita ada juga. Kalau diikutkan, negara kita Malaysia ni memang unik. Sebab kita memang ada pelbagai kaum. Tapi kan dulu, kita tak pernah pun ada isu-isu kaum, bangsa dan sebagainya masa kita sekolah. Saya juga bersekolah di sekolah yang 50% Cina, 50% Melayu, 40% Cina, 10% India lah di sekolah saya kan. Memang ramai, kami boleh duduk sekali, makan semeja kan. Boleh belajar sama-sama, tak pernah ada isu bergaduh dan sebagainya. Tapi itulah kebelakangan inilah, isu-isu ini daripada adik-adik politik sendiri sering dimainkan juga mengenai isu 3R ini, dan saya harap isu-isu ini tidak lagi diutarakan terlalu kerap sebab kita sebenarnya tak ada isu pun. Kalau kita jumpa mana-mana kawan kita yang berbangsa lain, India ke China, kita pun tak pernah
ada rasa sesuatu yang tak kena dengan mereka. Kita berkawan baik macam biasa saja. Instead of kerja, tempat belajar dan sebagainya. Dan saya juga sekarang ni saya berkhidmat bersama Kementerian Pendidikan dan saya melihat usaha yang dibawa oleh Wabi Fadlina sendiri sebagai Menteri Pendidikan bersama-sama dengan Kementerian Perpaduan untuk memupuk perpaduan kaum di sekolah-sekolah lagi. Saya rasa itu adalah inisiatif yang sangat baik di mana sebab kalau kita nak lihat semua ni perlu bermula di sekolah. Sebab kanak-kanak, anak-anak muda buat masa ni memang banyak spend masa di sekolah. Jadinya program-program untuk memupuk perpaduan ini perlu diterapkan bermula dari bangku sekolah lagi supaya anak-anak muda yang akan membesar nanti terus membawa perpaduan kaum ini, negara kita yang unik ini untuk memajukan lagi negara kita Malaysia tanpa ada sebarang perbalahan. Tapi Farid, kalau cerita pasal perpaduan apa yang kita bincang ni, bosan skema dia tak keluar FYP kalau di kalangan orang muda. Macam mana nak buatkan perkara itu suatu perkara yang kena FYP bagi mereka, seksi bagi mereka dan juga bercakap dengan linggo mereka. Hal-hal yang berkaitan ini asas. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh YB Fadlina. Katanya kita banyak orang yang viral tapi kita tidak ada banyak teladan yang baik. Juga bagaimana kita dapatkan aspek itu untuk kita ke hadapan. Teladan yang baik melalui kepimpinan. So saya juga mengharapkan lebih ramai influencer yang membuat konten-konten yang lebih baik, termasuk kita sendiri, anak-anak muda ini, memberi influence yang baik kepada anak-anak muda yang lain supaya mengetengahkan lagi isu-isu perpaduan kaum ini, bahawa kita sebenarnya memang negara yang unik, memang negara yang sangat mempunyai potensi yang cerah untuk membangun lagi. Kalau kita lihat sebelum ini pun, negara kita Malaysia membangun tanpa ada sebarang isu mengenai kaum dan perpaduan. So saya mengharapkan konten-konten yang keluar juga sebab anak muda hari ini dah tak tengok televisyen macam dulu. Dulu kita ada lagu Satu Malaysia dan sebagainya. So saya harapkan ada lagi inisiatif-inisiatif yang diambil bukan saja daripada pihak kerajaan tetapi golongan belia dan anak muda ini untuk memupuk lagi perpaduan kaum di negara kita ini. Maksudnya bagaimana nak seksikan, nak viralkan perkara-perkara yang kita rasa juga kadang-kadang kita pun rasa macam lah bosan lah cerita pasal perpaduan dan sebagainya. Bagaimana kita nak memastikan bahawa ia jadi satu perkara yang kita rasa bangga untuk kongsikan. Satu perkara yang FYP di timeline ataupun di platform media sosial kita. Saya memang selalu ada idea yang quite off the box tapi tak tahulah kalau nak bincangkan di sini, tapi saya selalu ada idea sebab I'm from the Indian community kan, so saya ni selalu nak buat the vestige movement. Jika anda pernah lihat yang those for the Indian community yang lelaki tu saya pakai the macam sarung tu kan, dhoti tu tapi disebut vesti lah kan. So saya selalu dan sekarang ni macam memasak impian untuk buat vestige movement ni di mana saya nak melihat kalau boleh kita buat secara besar-besaran lah. Biasalah saya daripada kawan-kawan saya daripada Persatuan Bilik ni semua kami nak buat sebuah movement di mana kita berharap tak kira lah awak ni bangsa mungkin bahasa Melayu ke, bangsa China ke, as long as you are Malaysian, come join us. Kita nak buat vestige movement. Kita berharap tapi pakai dengan dhoti. And to make it more wonderful, this is my idea ni, tak pernah lagi keluar bercerita tapi what if let's say kita pakai batik, baju batik dan juga pakai kain vesti tu dan berharap. I think this will create another level of nampaknya semangat perpaduan tu lagi tinggilah dan kukuh compared to like what we are doing. If let's say we want to go to FIP, we have to do something different, yeah. So I think this type of ideas will play a role in ensuring that our content goes to FIP. Itu dari pandangan saya lah. Mungkin Saudara Farid ada idea lain? Okey, saya ada 1 minit untuk kedua-duanya untuk kita habiskan perbincangan ini. Tapi Pashmina, apa masa depan Malaysia yang anda idamkan sebagai generasi muda untuk kita melihat negara kita ni ke arah mana dan juga apa bentuknya nanti? Pada saya, the Malaysia that I wish to see, di mana saya berharap sangat pada satu hari nanti, pada masa yang akan datang, bila bukan saya, anak-anak saya mengisi borang
untuk ke sekolah ke, untuk ke mana-mana, mengisi barang tu dalam kolom kaum tu dia dah tak ada dah, Melayu, Cina, India dan lain-lain, tapi saya ingin lihat Malaysia dan bukan Malaysia. Itu Dan impian saya. Farid, macam mana pula? Apa masa depan Malaysia ataupun Malaysia yang anda idamkan? Saya nak tengok Malaysia yang maju seperti mana yang kita telah lukis zaman kita kecil-kecil dulu di sekolah. Kita lukis apa wawasan untuk 2020 waktu itu. Tapi kita mengharapkan Malaysia maju lebih daripada sekarang. Tapi kita lihat pembangunan itu pun terhenti seketika buat masa ini dengan keadaan sekarang. Saya mengharapkan selepas ini kita lebih banyak, sebab minggu lepas saya baru balik saja daripada Sabah. So saya lihat pendidikan di sana bersama-sama YB Helena. Saya lihat pendidikan di sana sangat daif. Student-student pelajar-pelajar tak dapat pergi sekolah pun sebab kos nak pergi sekolah kena naik boat dan sebagainya tu mahal, dan mereka juga tak ada duit nak survive dan sebagainya. So saya harap pendidikan juga dapat sampai, kerana pendidikan dapat mengubah masa depan seseorang itu, dan saya harapkan melalui pendidikan juga perpaduan ini dapat dipupuk, masa depan negara juga dapat bertambah lebih baik lagi. Impian anda juga saya pasti dikongsi oleh ramai jutaan lagi rakyat Malaysia yang lain, tapi kitalah yang akan mencorakkannya. Terima kasih kalian berdua kerana sudi bersama kami dalam pantau agenda reformasi di Hari Kebangsaan 2023 ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Merdeka semuanya.